Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada murid-murid cikgu di luar sana. Okey, siapa yang baru first tonton video cikgu ni? Okey, ini YouTube channel cikgu. Cikgu Aizat. Okey, boleh subscribe untuk tontonan video akan datang. Kalau ada video baru, korang boleh tengok. Nanti dapat notification pasal video cikgu. Hari ni cikgu nak tunjuk tentang pelbagai jenis papan tanda yang ada di negara kita. Okey, kenapa cikgu cakap macam tu? Sebab hari ni hari pertama co-curriculum dalam Persatuan Keselamatan Jalan Raya. Jadi, kita buat secara offline je lah. Awak tonton saja video cikgu. Okey, cikgu akan tunjukkan pelbagai jenis papan-papan tanda yang ada di Malaysia ni. Jom kita mulakan. Untuk papan tanda yang pertama iaitu lampu isyarat di hadapan. Biasanya memang kita akan jumpa lampu isyarat ni. Di mana-mana memang kita akan jumpa. Seperti yang kita tahu, kalau warna merah itu tandanya berhenti. Warna kuning bersedia untuk berhenti. Dan warna hijau adalah untuk kita jalan. Bukannya warna merah tu kau jalan, warna kuning kau pecut, warna hijau tu kau berhenti, tiba-tiba pula kau berhenti. Itu memang mengundang kecaman ataupun mengundang makian orang. Okey, seterusnya papan tanda simpang ataupun dipanggil papan tanda simpang 4. Ini memang kita biasa jumpa dekat mana-mana bila ada jalan tu ada simpang 4 ataupun simpang 3. Inilah papan tandanya. Apabila jumpa papan tanda ni, tolong berhenti di setiap simpang tu. Tolong perhatikan kenderaan di sebelah kiri atau dan kanan hadapan. Beri laluan kepada kenderaan dari sebelah kanan. Okey, bila kita jumpa simpang 4 ni, biasanya kita tak tahu siapa pergi dulu, siapa yang kena gerak dulu, siapa yang kena berhenti. Kalau ada lampu isyarat, tak apa. Bila tak ada lampu isyarat, beri laluan kepada yang sebelah kanan. Ataupun awak tengok dulu di sebelah kanan awak. Takut-takut ada kereta, memang kita kena tengoklah kiri kanan sebenarnya. Bila jumpa simpang ni, awak kena tengok kiri kanan. Kalau awak bantai pergi, sekarang datang lori sebelah kiri, sebelah kanan, dia sapu kau, licin dekat tengah jalan tu. Okey, seterusnya kita tengok papan tanda ni. Ya, nampak macam tak berapa senonoh. Itu bukan punggung, okey? Itu ialah papan tanda jalan tidak rata. Bila jumpa papan tanda ni, awak kena perlahankan kenderaan. Mungkin di depan tu jalan tidak rata. Memang agak berbonggol-bonggol. Ya, bila jumpa jalan ni, jangan kau nak laju. Kau jangan nak tekan minyak sampai 100, 200. Sekarang kereta kau terbabas ke tepi, kau entah ke mana. Okey, papan tanda seterusnya ialah cerita dia tentang bonggol di hadapan. Bukannya dekat depan tu ada bukit. Dan dia akan tunjukkan berapa kelajuan yang kita kena patuhi bila nampak bonggol di hadapan. Bukannya kau nampak bonggol, kau tekan 120. Mau tayar kau tertinggal 84 kat bonggol tu. Okey, seterusnya pembahagi jalan. Memang biasa kita jumpa, kalau awak biasa perhatikan, bila jumpa papan tanda ni, jalan dia daripada besar dan dia akan jadi daripada kecil sikit. Okey, sebab apa? Pembahagi jalan dia dah makin kecil kan. Biasanya jalan ni kita akan jumpa daripada jalan besar masuk ke jalan kampung. Pembahagi jalan yang seterusnya ni, daripada jalan yang kecil dia pergi ke jalan yang besar. Maknanya daripada jalan kampung tiba-tiba dia jumpa jalan yang agak besar sikit. Akan jumpalah papan tanda macam ni. Papan tanda seru. Maknanya papan tanda seru ni ada kemungkinan yang bahaya tidak kita tahu di hadapan. Okey, bila jumpa papan tanda, jarang sekarang ni kita jumpa papan tanda seru macam ni. Biasanya kita jumpa tanda macam ni jalan kampung ataupun jalan yang tepi dia tu ada hutan. Tiba-tiba tu keluar hantu kan. Okey, papan tanda ni maknanya suruh kita berhati-hati ataupun kita bersedia dengan kemungkinan yang apa yang keluar kat depan. Hantu ke, lipas ke, semut ke, itu tak apa, kecil. Yang biasanya keluar gajah ke apa ke, itu bahaya. Papan tanda bulat-bulat merah. Bukannya papan tanda bulat-bulat merah. Okey, maksudnya papan tanda ni ialah halangan di hadapan. Bila kita jumpa papan tanda ni, maknanya kat depan tu ada sesuatu halangan ataupun ada sesuatu benda yang kita kena elak. Contohnya seperti divider. Bila ada divider, adalah papan tanda ni kalau awak perasan. Seterusnya
papan tanda bahu jalan lembut. Okey, kalau bahu jalan lembut ni biasanya jumpa dekat area-area kampung ataupun area-area pantai. Biasanya jalan kita biasa tu jalan tar, tapi tepi dia tu macam pasir yang lembut. Jadi tolong hati-hati. Kalau sampai kat sini, kau jangan nak turun tepi ke apa, nanti kau akan tergelincir ataupun tersangkut dekat tepi jalan tu. Seterusnya, jalan licin. Okey, bila jumpa papan tanda macam ni, bahaya pada kenderaan yang laju. Sebab di depan tu ada jalan yang agak licin. Memang bukan semua jalan tu jenis yang kasar ataupun jenis yang kesat. Ada juga jalan raya yang macam licin. Mungkin dekat tempat tu, jalan tu sejuk sebelum ni. Okey, papan tanda macam ni awak biasa jumpa dekat Cameron Highland dengan Genting Highland. Sebab apa cikgu cakap macam tu? Dekat sana, dia punya keadaan agak sejuk. So, jalan dia bila ramai yang tak lalu, jarang orang lalu, dia sedikit berlumut dan licin sebenarnya. Biasanya papan tanda macam ni turun bukit. Bila jalan menuruni bukit, akan ada papan tanda macam ni. Bila tempat yang sejuk. Tayar tu tak berapa nak cengkam sangat lah bila kita lalu jalan ni. Kalau kau laju, dia bantai terus, habis kau sapu tepi jalan tu. Seterusnya, gambar yang ni persimpangan ke kiri dan persimpangan ke kanan. Biasanya kita jumpa jalan ni dekat jalan-jalan kampung lah. Okey, tiba-tiba masuk simpang kiri, nak masuk simpang kanan. Okey, ini kita kena slowkan kenderaan dan bagi signer. Siapa tak bagi signer tu memang masalah sebenarnya hidup dia. Apa masalahnya kalau kau nak belok kiri ke belok kanan, tolong bagi signer. Payah sangat ke kena bayar ke signer tu? Dekat sini dia macam diagram ke apa ke. Okey, ini papan tanda bila kawasan berbukit. Ada cerun yang menuruni 10 darjah, ada kena naik 10 darjah. Okey, bila kawasan sini, kalau kereta power dia tak risau. Kereta jenis Skyline ke, kereta Evo ke, dia tak peduli pun sebab dia boleh laju. Ini papan tanda ni amat berguna pada lori sebenarnya. Okey, kenapa? Sebab bila lori lalu kawasan ni, dia memang agak perlahan, dia berat kan. So dia akan duduk di sebelah kiri. Kenderaan berat sila berada di sebelah kiri. Okey, lori tu kena duduk sebelah kiri sebab nak mendaki bukit tu agak yang curam. So bila curam, dia kena duduk sebelah kiri lah. Okey, kalau duduk sebelah kanan memang kena horn dengan orang. Seterusnya, siapa yang perhatikan bila tepi jalan ni ada papan tanda 2 ke atas dan 1 ke bawah. Bila 2 ke atas, dia naik 2 jalan dan 1 turun, itu maknanya kawasan berbukit. Maksudnya 2 lorong ni, 1 di sebelah kiri, paling kiri ialah lori ataupun kenderaan berat dan di sebelah kanan ialah untuk kereta-kereta biasa. Sebab apa dia macam tu? Ialah sebab lori kan berat, jadi dia kena duduklah di sebelah kiri. Kenderaan biasa Evo ke, Myvi ke, itu duduk sebelah kanan. Dan satu lagi bahagian turun bawah tu ialah peran yang bertentangan dengan kita. Dia turun bukit, jadi dia tak adalah nak kena potong. Dia ikut je laluan tu sebab dia turun bukit kan. Jangan nak kena mendaki, slow, jadi laju je semua kan. Okey, seterusnya, yang ini papan tanda pilih bomba. Jadi, dia nampak pilih bomba tu, tolonglah jangan letak kereta di situ. Kat kawasan bangunan ataupun kawasan perumahan, ada papan tanda ni ataupun tak payah papan tanda pun tak apa. Ada je pilih bomba tu, kau janganlah pergi letak kereta kat situ. Sekarang ada terbakar ke apa ke, bila bomba nak pergi guna pilih bomba, ada kereta kau pula kat situ. Ya Allah, ya Rabbi, menyusahkan orang. Tolong jangan letak kereta anda di sini. Kalau tak bomba tu angkut kereta kau, dia buang ke sungai, sekarang padam muka kau kan. Seterusnya, jalan bengkak-bengkok. Dekat sini biasanya jalan kampung ataupun jalan-jalan berbukit. Kat sini kalau kita tak boleh laju. Kat sini kita tak boleh laju sebab jalan dia berbahaya. Kalau siapa laju, jalan tu biar bengkak-bengkok, kau pergi bantai straight. Bila kau bantai terus, tak tahu apa jadilah. Jadi ayam ke, jadi kambing ke, cikgu tak tahu. Bukannya jalan ni nak buat drift ya. Bukan buat drift. Ini jalan bengkak-bengkok. Kaki drifter dia lain, bukan hati dia. Okey, dan seterusnya ialah laluan sikuan tajam. Dia macam bentuk S ke, macam X ke apa ke, macam bentuk Z ke. Okey, bila jumpa jalan ni maknanya dekat depan tu dia ada selekoh macam tajam, lepas tu dia selekoh lagi sekali. Ini memang kita akan jumpa biasanya jalan kawasan kampung ataupun kawasan yang berbukit. Okey, seterusnya papan tanda mengenai jalan semakin sempit ataupun jalan semakin melebar.
Biasanya macam tadilah yang cikgu tunjuk tadi, yang ada laluan dia tu daripada besar dia jadi kecil ataupun daripada kecil dia jadi besar. Ini biasanya kita jumpa dekat kawasan jambatan. Biasanya kita jumpa dekat kawasan berjambatan lah, ataupun kawasan kampung, daripada jalan yang luas, jalan besar, dia masuk jalan kampung dia makin kecil. Kat sini kita kena perlahan sebab kawasan kampung tak boleh bawa laju. Kau jangan kawasan kampung kau bantai 200 km sejam. Untuk papan tanda seterusnya ni, mungkin awak jarang tengok sekarang ni sebab ini ialah bila melibatkan kawasan yang ada rel kereta api ataupun jalan kereta api. So dia ada macam pagar kecil kan, macam papan tanda pagar kecil. Okey, bila lalu kawasan ni, tolong hati-hati. Tengok pagar tu bertutup ataupun berbuka. Kalau dia macam bertutup, itu maknanya kereta api nak lalu. Kalau berbuka tu tak ada kereta api lah. Mana tahu kan, tiba-tiba lah dia punya palang tu berbuka tapi rupanya kereta api lalu, habis kau kena sapu kat situ. Kita dah jarang nampak sebenarnya. Kalau siapa pernah nampak, biasanya jalan kampung lah, ada benda ni dan ada rel kereta api, memang akan ada papan tanda macam ni. Okey, seterusnya untuk stesen timbang. Stesen timbang ni biasanya berada, kita biasa jumpa dekat tepi-tepi jalan yang ada stesen timbang. Ini bukan kereta kita biasa ya. Ini adalah untuk lori-lori ataupun trailer yang masuk. Ya, memang untuk timbang sebenarnya. Sebab mereka tengok berapa had berat yang mereka bawa. Bila lebih tak boleh sebenarnya. Dia ada had dia kalau trailer ataupun lori ni. Kita tak tahu sangat lah sebab kita tak boleh tahu kan. Tapi bila awak bawa lori lepas ni, awak nampak stesen timbang, awak kena masuk. Kalau awak tak masuk, JPJ kejar awak belakang. Okey, yang ni yang biasa. Ini ialah papan tanda selekoh ke kanan, selekoh ke kiri. Bukannya kau nampak, okey, jalan tu selekoh ke kanan, tapi kau bantai selekoh kiri, memang kau akan jumpa hutan lah maknanya kat situ. Yang ni paling penting sebenarnya, papan tanda ni. Bila kawasan sekolah, dia akan jumpa papan tanda ni tau. Sebab nak bagi peringatan kepada pemandu kenderaan atau pemandu motor, tolong patuhi had laju kawasan ni. Tengah nampak kawan kat sebelah, kau pergi lintas jalan. Kereta datang sebelah kiri kau, habis kau kena bantai kat situ. Papan tanda dua-dua ni memang penting. Okey, memang kena ingat. Okey, ini ialah papan tanda mengenai had laju apabila berada di highway ataupun di jalan-jalan yang ada di Malaysia. Patuhi had laju di hadapan. Contohnya 50 km sejam. Selalunya 50 km sejam. Tak ada dah 50 km sejam kecuali kawasan kampung. Biasanya paling kurang kita jumpa 80 km sejam, 100 km sejam. Itu dekat highway. Bukannya kau nampak 100 km sejam, kau bantai 200 km sejam. Meninggal cepat kau nanti. Okey, untuk papan tanda macam ni pula, ini ialah mengenai kawasan lembu melintas, kawasan haiwan melintas. Okey, awak kat sini kena perhatikan betul-betul. Sebab apa? Awas, kawasan lembu melintas. Maknanya kat depan ni ialah kawasan untuk lembu melintas ataupun kau yang melintas sebenarnya. Dan papan tanda ni pula ialah kawasan orang melintas ataupun kawasan orang buta, kawasan orang cacat. Ini kena hati-hati. Awak kena ambil tahu sebenarnya tentang papan tanda ni. Kau jangan bantai pergi laju kawasan ni. Ini memang kau kena perhatikan. Ini kawasan orang buta melintas ke, orang cacat melintas ke. Kau kena hati-hati. Ya, orang buta mana dia nampak kita lalu. Okey, kita sampai di sini saja sebab kita ada banyak lagi sebenarnya papan-papan tanda ni. Ataupun awak boleh search, awak boleh Google dalam Google mengenai jenis-jenis papan tanda di jalan raya di Malaysia. Okey, kita sampai di sini saja. Jangan lupa jawab kuis. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.